Komen pula. Komen seperti biasa supaya perempuan boleh share. Friends, sahabat, saudara mara ya untuk resepi kali ini. Okey, hai Okey, assalamualaikum. Okey Kak Zaidah. Waalaikumsalam pada Okey, yang dah clear memberi tak salam. suara di situ? Okey, dah clear ya. Kita kadang-kadang ni kita kelang kabut. Okey, dah plug in tiba-tiba tak on. Alright. Okey, so clear semua ya. Alhamdulillah. Okey. Okey, mungkin Kak Zaidah boleh mulakan. Okey, dah ramai ya? Di depan. Okey, dah Okey. 152 orang setakat ni. So kita boleh teruskanlah ya. Alright, untuk hari ni ini resepi lama ya Zai, resepi yang lama-lama sangat. Saya biasa tolong atuk saya, arwah atuk saya, arwah nenek saya buat kuih ni ya waktu bulan puasa. Dan saya masih ingat lupa resepinya, tapi setelah saya cuba dan saya rasa saya dapatlah lebih kurang rasa, tapi nak perfect tak boleh ya sebab saya waktu tu saya kecil lagi ya. Alright, hari ni resepinya ialah sekaya keledek. Yang sebenarnya dia seri kaya, tapi orang dulu dia tak cakap seri kaya, dia cakap sekaya ya. Sekaya keledek. Ini versi Kak Zaidah ya. Sekaya keledek ni pun yang sebenarnya ada banyak cara ya. Kalau di bahagian utara, especially pantai timur, warnanya rupanya agak lain sikit. Ini yang saya buat ialah yang versi arwah tok saya ya. Dia memang selalu buat macam ni. Ya. So okey, bahan-bahan untuk sekaya keledek. Kita guna kat sini 400 gram keledek, isi keledek. Kak Zaidah racik panjang-panjang macam ni. Nipis-nipis dan panjang macam ni ya. Sebab kita tak kukus, jadi kita jangan tebal. Kalau tebal nanti perempuan perlu kukus pula, takut dia lambat empuk ya. So saya tak rebus, jadi kita terus masak sekali nanti dengan santannya. Jadi kita buat dia panjang-panjang macam ni ya. Okey, 400 gram, perempuan perlu rendam, kalau tidak nanti dia lebam ya. Keledek kena rendam dengan air. Okey. Kemudian kita guna 120 gram gula pasir, 5 biji telur, 200 gram santan, 100 gram air pandan, 1 sudu teh air kapur, setengah sudu teh garam dan sedikit pewarna hijau. Pewarna hijau ni terpulang. Kalau perempuan tak suka, nak biarkan warna asal juga boleh. Kalau tidak, kadang-kadang air pandan tak berapa hijau ya. So perempuan kena tengoklah. Kalau hijau tak perlu letak warna. Kalau dia tak hijau, perempuan tambahkan sedikit pewarna hijau ya. Okey, saya ulang lagi sekali bahan-bahan untuk sekaya keledek. Resepi ni dah agak payah nak cari ya, dan saya pun tak pernah makan selain daripada zaman-zaman saya kecil dulu. Ya. Okey, so untuk sekaya keledek, resepinya bahan-bahan 400 gram keledek dihiris panjang, 120 gram gula pasir, 5 biji telur saiz B ya, C ataupun B, 200 gram santan, 100 gram air pandan. Air pandan ni perempuan ambil dalam 5-6 helai daun pandan, kemudian dikisar bersama dengan air yang 100 gram ni tadi ya. Kemudian tapis, dapatkan air pandan, kemudian 1 sudu teh air kapur dan setengah sudu teh garam. Pewarna hijau optional ya. Kalau kita tengok warnanya agak pudar, tak berapa hijau, kita bolehlah tambah sedikit pewarna hijau. Okey, cara dia senang aja. Kak Zaidah gunakan acuan terpulang kepada perempuan. Hari ni Kak Zaidah pakai pie dish ataupun casserole macam ni ya. Ya, lebih kurang saiz dia 10 inci. Ya, kalau perempuan nak pakai loyang pun boleh. Sebab Kak Zaidah guna ni, kalau arwah tok Kak Zaidah dulu, dia terus serve dengan ini, dia tak potong. Ya, dah sejuk, dah masak, sejukkan, kemudian disimpan dalam fridge, dalam peti sejuk. So bila dia nak makan, dia keluarkan, hanya dia scoop saja. Ya, so sebab itu kita guna pie dish ataupun bekas-bekas yang cantik macam ni, supaya bila kita nak hidang, kita boleh hidang sekali dengan acuannya, dengan bekasnya ya. Kan kalau dengan loyang kan nak serve dengan loyang tak lawa pula ya. So kita kena carilah pinggan yang mangkuk yang untuk boleh tahan panas lah ya. Yang ini boleh tahan panas, boleh dikukus ya. Okey, cara dia senang sangat. Okey, kita masukkan telur ke dalam blender. Kak Zaidah blend semua senang.
telur 5 biji ke dalam blender, 120 gram gula pasir, air pandan 100 gram, santan 200 gram, garam setengah sudu teh, garam, air kapur 1 sudu teh air kapur. Air bukan kapurnya, airnya. Okey. Kita perlu kisar kesemuanya. Pakai blender je ya. Bismillah. Mana blendernya? Okey. Okey, bismillah. Okey, tujuan kita blend dia ialah tu pukul telur tu yang sebenarnya. Untuk kita pukul supaya telur tu naik sikit. Dia rata dan dia naik sikit. Dan dapat menghancurkan sedikit gula yang bersama tadi ya. Okey. So, ni acuannya Zai. Acu ni Kak Zaidah telah sapu sedikit saja minyak ya. Sedikit saja minyak. Kemudian kita akan letakkan kentang ni kentang apa ni? Keledek, sorry. Perempuan dah rendam, kena toast air dia ya. Kita tak, kalau boleh tak mau ada air dia. Letakkan dia macam ni je. Sementara tu kukus kita dah panaskan ya. Panaskan kukus, mendidihkan air lah ya, air kukusannya. Kuih ni sangat-sangat sedap. Dia simple aja tetapi sedap sangat ya, especially bulan puasa. Okey Zai nampak tu? Okey. Tak perlu kita susun macam, tak payahlah. Kita just longgok-longgokkan dia je macam ni lah. Okey, now kita tengok dulu warna dia. Kalau warna dia kurang menarik, kita tambahkan sedikit warna. Kalau tidak, tak payah ya. Kadang-kadang ini depends on kita punya tu juga ya Zai. Apa tu? Daun pandan tu ya. Warna daun pandan tu, buihnya Kak Zaidah kena buangkan ya. Bila kita blend dia, dia agak ada banyak buih ya. Kita buangkan dulu buihnya. wah, nampak mudah je Kak Zaidah. Senang. Oh, dulu kuih dia senang. Lagi-lagi bulan puasa kan. Dulu kuih ni mesti bulan puasa mesti ada ni kuih ni di rumah Tok Kak Zaidah ya. Paling senang dia nak buat. Ada persoalan kat sini, ada yang bertanya. Sis Aminah Tasrif, Puan Zaidah guna keledek kuning boleh? Boleh lah ya, cuma jangan pakai keledek purple lah. Kalau keledek purple tu dia warna purple, dia tak kena pula ya dengan pandan. Tak cantik ya. Ni Kak Zaidah letak sedikit saja, a few drops ya. 2-3 titik saja pewarna hijau. Nak bagi tambah warna sedikit pada, pasal pandan Kak Zaidah agak muda tadi daun pandannya, jadi airnya tak berapa hijau ya. Ada juga yang bertanya, Hasnasa Ain. Yes. Keledek dipotong dadu boleh tak Kak Zaidah? Okey, kalau keledek you nak potong dadu, you kena steam dulu keledeknya, kena kukus dulu keledeknya. Sebab saya takut nanti kalau nak tunggu keledeknya empuk, sekaya kita ni akan masuk air. Ya, dia kukus tak lama ya, lebih kurang 15 hingga 20 minit saja. Jadi kalau keledeknya kasar, kita takut nanti keledeknya tak masak. Kalau puan nak kasar-kasar keledek, nak kasarkan keledeknya, puan kena steam dulu, kukus dulu keledeknya hingga separuh masak. Ya, kita tak nak nanti terlampau lama, nanti sekaya dia masuk air, dah tak lawa pula nanti sekaya dia. Ya. Okey Zai, tengok ni. Kita akan tuang. Tu dia. Minggu ni memang Kak Zaidah banyak buat kuih daripada start daripada hari Isnin. Selalunya kita ada selang-selang ya, tapi minggu ni rasanya kita buat kuih-kuih manis dan kuih minum petang lah ya. Okey, alright. Macam tu. Kak Zaidah dah buang tadi buihnya ya, so kita
Dia separas-paras dengan keledek ni ya. Okey. Kita masukkan dalam kukus. Kita kukus 15 hingga 20 minit. Okey, macam tu. Okey. Kalau sekiranya sekejap ya, Kak Zara betul ni sekejap. Kita angkat. Okey. Kita perlu rendamkan dia ya. Kita pastikan semua keledeknya berendam. Okey. Kalau sekiranya you tak ada acuan macam ni, perempuan bolehlah guna loyang ya, tapi bila nak serve tu perempuan kena scoopkan dia masuk dalam mangkuk. Yang ini resepinya tak boleh dipotong. Ya, dia agak lembut sebab arwah tok saya memang suka makan lembut-lembut. Jadi bila nak makan tu serve atas meja, dia nak makan dia just scoop aja. Jadi dia lembut lah sebenarnya ya. Okey. So kita akan kukus selama 15 hingga 20 minit. Jangan lebih daripada 20 minit perempuan, takut nanti airnya dia akan banyak air nanti. Air wap tu akan masuk dalam sekayanya ya. Ada juga yang pernah tidak tengok kuih ni. Pernah tengok? Saya pernah tengok lagi kuih ni, dia kata Ida Salmi. Pernah tengok? Tak pernah? Itulah. Pernah, dia pernah tengok dia kata. Pernah tengok. Ada yang kalau macam di bahagian utara dia letak telur banyak ya. Bila letak telur banyak, dia senang nak dipotong lah. Tapi saya nak tunjuk cara arwah tok saya. Arwah tok saya dia memang taruh telur tak banyak supaya dia boleh scoop, dia ada lembut. Dia nak makan scoop, dia tak nak makan potong ya. Okey. Macam mana dengan kentang? Boleh tak Kak Zaidah kita guna kentang? Kentang? Sebab ada juga yang tanya ni, kentang boleh tak? Boleh jugalah, cuma kentang dia tak manis. Dia boleh lah. Kalau makan kentang pun ikut selera ya. Ikut selera. Kentang boleh. Ada juga yang pakai pisang ya. So terpulang lah. Okey. Kat Zara Hinari kita pakai keledek. Keledek putih. Kita boleh pelbagaikan ikut cita rasa kita jugalah. Keledeknya pun ikut perempuan lah. Kadang-kadang nak cek keledek putih tak ada ya. Keledek oren ya, tapi baunya agak lain-lain lah. Walaupun dia keledek tapi bau dia agak lain sikit. Keledek oren tu ada bau dia manis sikit ya. Kak Zaidah. Yes. Zainan Sudin, Kak Zaidah guna santan segar atau santan kotak tadi tu? Hari ni Kak Zaidah pakai santan kotak. Ya, sebab kita nak pakai sedikit sangat 200 gram saja. So saya guna santan kotak. Kalau nak sedap pakai santan perah lagi sedap. Ya. Tak pernah lagi makan kuih ni, cilin. Cuba. Very nice. This is very apa kata orang, resepi lama ya, resepi orang dulu. Dia orang biasa buat kuih ni waktu puasa. Waktu Ramadan ya, memang selalu dia buat kuih ni. Sebab senang, ringkas, cepat ya. And then bila nak makan dia hanya simpan, dia akan simpan di fridge. Kalau arwah tok saya suka makan sejuk. Sedapnya. Ya, sejuk bulan puasa kan. Lagi sedap. Okey, generasi baru macam saya ni first time tengok kuih ni. Ya, first time. Ramai orang tengok first time ni. Saya pun first time tengok ni. Yes. Okey, Linda Halim. Assalamualaikum Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Pakai ubi kayu boleh tak? Ubi boleh lah kot, tapi ubi agak lama nak empuk dia ya. You boleh steam dululah ubi tu. Steam dulu ubi tu ya. Sebab ubi dia lama sikit dibandingkan dengan keledek. Keledek cepat sikit empuk daripada ubi ya. Kadang-kadang ubi ni pun kita tak tahu juga ni, kadang-kadang ada ubi tua ya. So kalau you nak juga buat dengan ubi, perempuan you boleh steam dulu sekejap ubinya. Letakkan sedikit garam supaya dia tak adalah tawar sangat ya. Kepada mereka yang baru masuk ni, ramai juga yang baru masuk. Hai. Kita dah mengukus ya kuih kita. Okey, Kak Zaidah boleh bagi tahu resipi apa kita hari ni Kak Zaidah buat sekaya keledek. Sekaya keledek ya. Okey, bahan-bahan Kak Zaidah baca lagi sekali. Resepi untuk tengah hari ni, sekaya keledek, 400 gram keledek. Keledek tu Kak Zaidah potong halus-halus ya. Kemudian potong halus panjang. Okey. Kemudian kita guna 120 gram gula pasir, 5 biji telur saiz B atau C lah ya. Okey, 200 gram santan, 100 gram air pandan. Air pandan ni perempuan ambil dalam 5 hingga 6 helai daun pandan. Daun pandan yang besar tu ya, bukan yang halus ya. Kemudian ambil air 100 gram, kemudian perempuan kisar, ambil airnya ya. Kemudian 1 sudu teh air kapur, setengah sudu teh garam, dan sekiranya perempuan rasa warnanya terlalu lembut, bolehlah tambah sedikit pewarna hijau
sedikit sahaja warna hijau. Ya. Okey, dapat resepinya. Macam sedap tu. Memang sedap. Bau sedap, dia sedap lah Kak Zaidah. Ya. Bau pandan and then bau telur. Jadi dia jadi sedap lah ya. And then bau santan, lemak-lemak santan ya. Okey, ada yang tanya lagi. Yes. Salbiah Husin, salam Kak Zaidah. Kenapa buihnya dibuang ya? Kalau tak, dia tak cantik nanti atasnya. Atasnya tak lawa nanti ya. Kalau perempuan tunggu sekejap, mungkin buihnya akan hilang. Tapi pasal kita blend tadi, bila kita blend, buihnya tu dia akan jadi buih lah. Banyak bubble ya. Okey, mungkin macam puding karamel juga ya Kak Zaidah. Kan kita buang buih dia. Kita buang supaya dia atasnya atasnya agak cantik sikit lah. Kalau tidak atasnya berbiji nanti. Berlubang-lubang. Betul-betul. Tak cantik lah. Okey. Ada lagi soalan? Hamnah Harun, kuih ni sedap tak kalau dihidangkan sejuk, simpan dalam peti ais? Wah. Memang original dia disimpan di peti sejuk. Arwah tok saya memang simpan dalam peti sejuk. Sebelum dia hidangkan, dia simpan dalam peti sejuk. Ya. Jadi dia akan makan. Sebab tu Kak Zaidah letak dia dalam acuan ataupun dalam bekas yang boleh kita hidang terus. Ya, kalau kita pakai loyang tak cantik pula, kita nak mengidang atas meja ya dengan loyang, terpaksa you kena scoop pula dia. Ya, so kita hidangkan dia, kita buat dia dalam bekas yang cantik supaya bila kita hidang nanti sejuk-sejuk, kita terus hidang macam kita hidang puding lah. Sedap tu. Dia sort of macam sejuk masuk dalam tekak sejuk. Memang sedap ya. You kukus je 20 minit, dia punya keledek just nice empuknya. Cuma jangan puan potong kasar-kasar, nanti lambat pula nak empuk. Ya. Kiranya tak perlu jugalah kita nak rebus keledek dulu ke apa. Tak payah. Kalau you rebus keledek pula, nanti keledek dia bengek, tak sedap. Terlalu lembut. Jadi potong saiz dia panjang-panjang, halus. Dalam masa 20 minit cukup ya untuk kentang tu, untuk keledek tu empuk. Kalau you buat besar-besar, you kena rebus dulu. Rebus tu rebus dia basah ya. You steam dia dulu, kukus. Lepas tu baru masukkan sekaya. Sebab bila sekaya dia dah masak, sekaya ni tak boleh lama ya, dia tak boleh over steam. Kalau you over steam, dia akan masuk air nanti. Nanti kuih you akan berair, tak cantik. Ya. So sebab tu kita hanya memerlukan lebih kurang 15 hingga 20 minit saja. So untuk nak dalam masa 15 hingga 20 minit, kita pastikan keledek kita empuk, dan untuk nak dapatkan dia empuk dalam masa 15-20 minit, you kena potong halus. Ya. Alright. Ramai yang share dengan kita ni. Ya. Ada juga yang panggil dengan nama lain. Kejap saya kena panggil dengan nama apa tu? Seri Kaya Keledek. Seri Kaya Keledek. Kalau memanglah kalau orang sekarang Seri Kaya Keledek. Kalau orang dulu-dulu kan dia saya dengar tok saya cakap sekaya. Dia memang Seri Kaya sebenarnya. Tapi saya pasal resepi dia kan. Jadi saya sebut macam mana dia sebutlah, dia sebut sekaya. Ya, dia memang Seri Kaya Keledek. Tapi orang dulu dia tak cakap Seri Kaya, dia cakap sekaya ya. Sekaya Keledek, sekaya Keledek. Inilah rupanya sekaya Keledek. Okey, Bunga Rose, salam puan, nanti tolong ajarkan pula kek sarang semut. Mesti ramai yang berminat. InsyaAllah. Sarang semut ya. Kak Zaidah, itu dalam list kita ya. Kita belum ada kesempatan lagi ya. InsyaAllah. Kak Zaidah yang terasa sangat nak makan ni dah lama ya. Lama sangat. Masa saya kecil-kecil dulu, saya primary school. Saya duduk dengan atuk saya memang kalau bulan puasa je, ini macam wajib. Selang berapa hari tu, 1 minggu mungkin 2-3 kali dia buat ya. Okey. Salam Kak Zaidah. Waalaikumsalam. Lompat tikam guna tepung beras atau tepung gandum? Thank you, daripada Hamidah Arsyad. Lompat tikam tepung beras ya. Sebab Kak Zaidah ada bagi dah resepi lompat tikam ya. Saya ada bagi, cuma saya pakai bekas kecil-kecil, cup kecil-kecil. Saya pun dah lupa tepung beras ke tepung gandum. Sebab banyak sangat lah resepi. Perempuan boleh check nanti. Saya dah bagi ya resepi lompat tikam. Rasanya tepung beras ya. Ada yang share dengan sebab kita. Roskinan Kak Zaidah. Yes. Arwah mami saya kalau blend daun pandan suka campur dengan daun suji. Daun suji. Mungkin betul. Sini orang panggil pandan serani. Warna hijaunya pekat. Yes. Green. Dekat sini susah nak cari ya. Kalau di Indonesia memang dia panggil daun suji ya. Dia tak bau tetapi dia hijau gelap. Daun pandan dia wangi. Daun suji dia tak bau tapi dia ada warna hijau. Warna hijau dia cantik. Kalau di Indonesia memang dia buat dengan daun suji ya.
Sini saya pun tak pernah dengar ni daun suji ya. Mungkin ada jugalah pandan yang gelap lah warna dia. Perempuan ambil pandan yang kasar-kasar tu. Ya. Okay, thank you Mas Maktovi. Kita share resepi daripada Mas Maktovi ni. Okay, kita dia pin ada resepi. Kita Thank you pinkan Mas. resepi dia. Okay, thank you Mas. Okay. Pernah makan mak saya buat zaman dulu kala. Macam beza tak bubuh pandan atau pewarna? Nur Ashikin Jafar. Yes. Kalau bahagian pantai timur, Kelantan, Terengganu, dia orang biasanya buat warna coklat ya. Dia pakai gula merah ya, dan telurnya agak banyak sikit supaya keras untuk dia nak potong. Tapi ni Kak Zaidah buat versi arwah Tok Kak Zaidah. Dia memang suka buat warna hijau supaya nak hilangkan bau hanyi telur tu ya. Kalau tidak dia agak ada berbau telur ya. Jadi kita letakkan pandan supaya tak ada bau hanyi telur. Kalau perempuan nak buat warna coklat juga boleh. Cuma kalau perempuan nak buat keras sedikit, tambahkan sedikit telur. Saya buat ini yang untuk di scoop pakai sudu. Kita makan dia, kita tak boleh potong. Kita kena scoop, masukkan dalam mangkuk dan baru kita boleh makan. Ya. Ada yang share juga, Yes. ibu mertua dia panggil sekaya tulang. Memang sekaya sedap tulang. kuih ni, Liza Ali. Sekaya tulang. Macam-macam nama ya Kak Zaidah. Yalah, pasal ada macam ada keledek tu kat dalam tu ya, sekaya tulang. Kalau letak labu dan pisang pun sedap ni, Mas Lina sedap. Kati. Ya, sedap. Ini orang dulu kuih simple aja. Dia taruh telur, taruh santan, taruh gula, settle. Jadi dah kuih dia. Dan sedap pula tu ya. Okey, Mas Maktovi bertanya, telur 5 biji saiz B atau C? Antara dua boleh Mas. Antara C, you can use C, you can use B. Ya, kalau A will be terlalu banyak, jadi dia akan jadi kembang and then dia akan jadi a bit smelly lah ya. Bau hanyi telur ya. So Kak Zaidah pakai B tadi. Antara B dengan C boleh ya. Alright. Puan Zaidah boleh ajar buat kari pak bai Harni Kasim. Ramai yang request kari pak bai ni Kak Zaidah. InsyaAllah, insyaAllah. Dalam masa terdekat. Okey. InsyaAllah ya. Saya pun saya kena tunggu staff saya semua ada. Baru saya boleh buat kari pak bai. Bila saya buat, kalau tak ramai, tak ada siapa yang nak makan. Ya, saya kena tunggu staff saya semua. Dia orang ni off day bergilir ya. So saya tunggu staff saya semua naik kerja dan mungkin insyaAllah saya boleh buat lagi sekali lah. Alright. Kita pun nak tunggu juga tu kari pak bai tu. Sementara kita nak tunggu kuih kita masak ya Zai. Okey, ada apa-apa lagi? Aminah Tasrif. Puan, ini seakan puding-puding akan puding ya? Puding lain. Puding you pakai custard. Tepung custard ni tak ada tepung ya, ini hanya santan, telur dan gula saja. Dia tak ada tepung-tepung ya. So yang nak mengeraskan dia ialah telur tu. Dan air kapur tu juga ya. Oh, kiranya kalau tak ada air kapur tu dia tak jadi jugalah ya. Mesti kena ada. Kena ada air kapur. Air kapur tu sebagai satu rasa bau dan dia boleh tolong mengeraskan sedikit lah. Tapi yang kekuatan dia lebih pada telur ya. Kalau you nak keras lagi, you letak telur lebih. Tetapi dia akan ada bau telur lah. Bau hanyi telur ya. Okey. Azimah Rahim, salam puan. Saya buat biskoti 2 adunan. Alhamdulillah jadi. Nak tanya, boleh ke buat butter cake dengan kuning telur yang 16 biji tu? Boleh. Kalau you ada resepi yang pakai kuning telur, guna je lah. Okey. Sebab kek ni banyak resepi ya. Banyak. Kalau butter cake tu resepinya pun bukan 1-2 jenis. Walaupun namanya butter cake, tapi resepinya banyak for butter cake ya. So guna je lah kalau ada resepi yang menggunakan kuning telur. Selalu kita duk pakai kuning, buang putih. Ni terbalik ya. Kita pakai putih, kita tak guna kuning. Okay. Hussein Nur Mahwa. Assalamualaikum Kak Zaidah. Santan 200 gram tu agak-agak berapa cawan atau ml? Terima kasih. ml dengan gram tak banyak beza. ml dengan gram tak banyak beza. Point sikit saja ya. So you can use ml ataupun mil, you can use juga grams. Cuma cawan. Kak Zaidah ramai yang bertanya saya kenapa saya tak guna resepi saya menggunakan cawan. Macam ni ya puan. Ikut fahaman saya, kalau saya pakai cawan, saya akan pakai cawan yang ada dijual di bakery. Saya tak akan pakai cawan yang saya minum seperti ini. Ya.
saya tak akan pakai cawan macam ni untuk buat sukatan. Saya akan guna cawan matrix, cawan yang telah ada sukatan 1 cawan, 2 cawan. Dia panggil cup. 1 cup, half cup, quarter cup, 1/8 cup, ya. Dia untuk nak dapatkan cawan tu, puan kena beli di bakery ataupun kedai-kedai biasa. So bila kalau resepi saya menggunakan cawan, saya akan pakai cawan tu puan. Ya. Dan saya takut puan tak ada cawan tu. Kebanyakan perempuan dekat rumah tak ada cawan yang pakai matrix tu, tak ada. Matrix apa dia panggil cup tu ya, measuring cup. Perempuan takkan ada. Kalau ada pun tak ramai yang ada yang menggunakan cawan yang sukatan. Jadi Kak Zaidah takut bila Kak Zaidah kata 1 cawan, you pakai cawan ni, kalau setengah cawan macam mana puan nak ambil? Sedangkan yang itu sukatan cawan dia memang sekali beli dia ada anak, mak sampai ke anak dia. Cicit pun ada. Jadi you boleh ikut sukatan tu. Kalau you pakai cawan ni, kalau setengah bolehlah puan agak-agak. Kalau suku macam mana? Suku you nak suku agak susah ya. Jadi saya takut nanti sukatan puan mungkin termanis, santannya tak cukup. Itu yang masalahnya sebab itu saya tak nak guna sukatan cawan. Ya, kalau saya nak guna sukatan cawan boleh. Cuma saya tak nak nanti saya pakai cawan yang sukatan betul, puan pakai cawan macam ni kat rumah. Nanti tak jadi pula ya. Nanti sekejap lagi ambil lagi cawan ni kejap ya. Ada yang request juga minta Kak Zaidah tunjukkan cawan sukatan tu. Ambilkan. Tolong Nadia. Dia hijau. Ini pun cawan juga. Kan? Nampak tu? Lain sekarang saya cakap saya pakai cawan, kan puan ada cawan ni macam mana saya nak cakap mah? Sekarang boleh masuk satu loyang kan dia terlebih pula ya. Nanti saya tak nak nanti perempuan tak jadi satu hal terlebih ke ya, terkurang ke. Itu yang saya tak nak guna sukatan cawan ya. So kalau misal kata saya pakai sukatan cawan depan puan kat sini, untuk puan nak dapatkan sukatan cawan tu yang sebenarnya, untuk nak beli sukatan cawan tu biasanya ada jual di kedai bakery. So baiknya beli terus. Kalau nak pergi bakery nak beli cawan measuring cup, baiklah puan beli terus timbang. Sama je, pakai timbang lagi senang ya. Dia tak akan lari. Kalau saya kata 10 ounce lah, dia tak lari. Kalau cawan memang ada beza, nampak ni. Ni cawan juga ni. Ya. Lain sukatan dia. Lain ya, lain. Kalau mak-mak kita dulu lain, dia pakai cawan akorok tu yang jernih tu. Tapi dia akan guna cawan tu je lah. Kawan dia pun akan guna cawan akorok tu. Kawan dia lagi pun kalau dia ajar pun akan cari cawan akorok tu. Kalau saya guna cawan ni kita ada masa untuk saya nak pasal ramai sangat yang tanya saya, Kak Zaidah, ounce saya tak tahu macam mana nak tukar ounce. Saya tak tahu macam mana nak buat dengan gram. Saya nak pakai cawan. Saya bukan tak nak pakai cawan, saya lagi suka. Ya, cuma cawan saya ni tak sama. Itu je. Okey. Okey, mungkin kita boleh tengok apa dah jadi dengan si Sri okay. Kaya kita ya Kak Zaidah. Sekejap dah naik ya, dah cantik dah. Dah masak lah ni. Ya, dah more than. Look at that. Beautiful. Alhamdulillah. Bau dia sedapnya Kak Zaidah. Zai jauh sikit Zai, dia tak boleh panas. Nanti dia mati sekarang. Dia padam sekarang. Okey, Kak Zaidah nak angkat dia, dah masak ya. Kita nak tahu dia dah masak tak masak, kita boleh tolak dengan sudu ataupun garpu. Kita tolak. Kalau dia tu dah masak lah ni. Bila kita tekan dia keras kan, nampak tu. So dia masak lah ya. Look at that. Dia lembut kan? Dia tak ada tepung, jadi dia memang lembut Zai. Okey, Kak Zaidah buang dulu airnya. Okey, dah masak. Alhamdulillah. Cantik sangat. Kita tunggu dia sejuk sekejap untuk saya nak keluarkan dia dari acuan, dari kukus. Nampak Zai? Nampak ya? Warna dia pun cantik. Kak Zaidah tambahkan sedikit warna hijau tadi sebab pandan saya agak tak berapa hijau ya. Kalau kita letak banyak sangat pandan, takut pahit pula ya. Daun pandan kalau terlampau banyak dia akan ada rasa pahit ya. Okey, cantik sangat ni. So yang ini biasanya kita akan simpan dah sejuk, kita akan simpan di peti sejuk hingga dia betul-betul sejuk baru kita hidangkan. Cara nak menghidang tu kita taruh kat, kita scoop dia lah.
Kita scoop and then kita makan dalam mangkuk ke whatever lah ya. Boleh makan macam tu terus ke? Ataupun nak kena makan dengan susu ke apa? Tak payah. Tak perlu. Tak payah Zai, orang tak makan dengan susu sekaya. Tapi kalau nak makan juga tak apalah. Cuma original dia memang tak makan dengan susu. Tak Zai Okey. Bau dia sedapnya. Sedap. Ni rupa sekaya kita. Sekaya keledek. Siap dah. Kak Zara tak boleh nak potong nak apa ya, sebab dia masih panas ya. So you can see keledeknya dah empuk ni. Nampak tu. Ya, keledeknya dah empuk. Dah empuk. Kira ngam-ngam je dia masak tu. Jadi kita buat dia tu jangan terlalu kasar. Potong dia tu jangan kasar. Kalau puan nak juga buat yang kasar, nak buat cube, you kena steamkan dulu half cook. Ya, steamkan half cook supaya bila you masak lebih kurang 15 minit. Tadi kita angkat 15 minit ya, lebih kurang 15 hingga 20 minit. Keledek you empuk. Kalau you cuba kukus je lebih masa, sebab keledek tu kasar kan tadi, jadi you nak tunggu empuk maybe makan masa setengah jam. Saya takut nanti air akan masuk dalam sekaya kita. Ya, bila air masuk dia tak cantik lah, dia ada macam berlubang-lubang air, nanti dia tak lawa. So this is dah just nice untuk resepi ni. Look at that. Saya kat Zada angkat sikit. Cantiknya tu. Cantik, you can see banyak keledek ya. Nak kurangkan keledek pun boleh. Tapi jangan banyak sangat pula. Nanti dah banyak sangat keledek dah tak rasa pula dia punya sekaya. Cantik acuan putih tu puan. Siti Rahmah kata. Ini acuan ni pemberian dari orang ni ya. Dah lama dah ni acuan ni. Ya, bila acuan tu cantik, bertambah selera kita nak makan. Betul kan. Biasanya orang buat pie, buat apa, kita buatlah kuih Melayu kita kat dalam ni. This is beautiful. Ini sebab itu Kak Zada guna mangkuk bekas yang cantik. Sekarang kan dah banyak macam ni ya. So puan hanya terus serve aja di meja. Kalau you pakai loyang boleh juga, tapi puan perlu tunggu dia sejuk betul, scoopkan dia dalam bekas untuk makan. Macam ni puan tak payah, hanya letak terus di atas meja sejuk-sejuk, dan nak makan kita just scoop aja dengan sudu. Alright. Cik Puan E.T, very nice lah Kak. Cantik sangat, saya nak makan. Cantik kan? You can see dia punya stripes of keledek ni. Cantik sangat. Ya, kalau you nak pakai keledek oranye pun boleh jugalah ya. Jadi nampak jugalah kontras oranye dengan hijau. Okey, dan ada setengah-setengah juga dia orang akan buat warna coklat. Warna coklat tu hanya perempuan tukarkan kepada gula merah. Gula putih ditukarkan kepada gula merah, dan sekiranya warna tak berapa cantik, perempuan boleh tambahkan sedikit pewarna coklat. Cuma tak ada, bila nak masak tu masukkan sedikit daun pandan. Letakkan sedikit daun pandan bahagian atas ke, nanti dia angkat daun pandan. Jadi ada smell of daun pandan. Ataupun masak dulu air gula merah dengan daun pandan, sejukkan, baru masukkan dalam blender dan blend sekali dengan telur dan santan. Macam tu. Lebih kurang sama je. Cuma kalau nak pakai gula merah, cara dia you kena masak gula merah tu dulu. Sebab kalau tidak, gula merah kena tapis ya. Gula merah masak bersama dengan daun pandan. Dengan 100 gram tadi air daun pandan tu jadikan air. Masak gula merah dengan daun pandan ya. Lepas tu dah sejuk, masukkan dengan telur, dengan apa tadi tu, santan, blend macam Kak Zada buat tadi. Letak juga kapur ya. Dan lepas tu boleh buat macam ni. Tapi dia jadi warna coklat lah. Acuan berapa inci tu Kak Zaida? Ini lebih kurang 10 ni. 10 inci ya? 9 inci setengah, 10 like that lah ya. Just nice untuk 400 gram keledek. Okey. Boleh scoop ke nak tengok? Ramai yang minta kita scoop. Panas nak scoop ya. Saya cuba ya. Tapi kalau panas, you try to scoop dia akan jadi a little bit berair. Dia belum set. Okey, saya cuba ya. Okey, kita cuba. Dia berair ya, pasal dia masih panas. Kita nak makan, kita angkat dia macam ni je lah. Look at that. Tu. Cantik rupa dia. Cantik. Keledek ni dah empuk betul ni.
Kalau dia sejuk betul, dia akan kering sikit ya. Ini agak panas lagi, dia berair lagi sikit. Dia berair ya. So kita tunggu dia sejuk betul. Tapi dah boleh makan lah ni yang sebenarnya. Tu macam ni lah makan dia. Sejuk-sejuk dia memang sedap, especially bila puasa ya. Hidangan ni hidangan macam hidangan mesti ada di rumah tok saya bulan puasa. Mesti ada. Dalam fridge memang kita akan selalu nampak kuih ni. Memang sedap. Dia akan makan terus sampai bila tahu? Sampai sahur. Kan? Sebab orang dulu-dulu kan suka manis ya. Dia suka mesti lepas makan dia nak ada manis. Sampai terbawa-bawa kepada sekaya. Budak-budak zaman sekarang aja yang kurang makan manis. Kalau kita memang, kalau tak percaya, memang kalau kita ingat betul-betul, atuk-atuk kita, nenek kita lepas berbuka mesti nak ada kuih manis untuk dia nak makan ya. So ini salah satu hidangan yang memang just nice untuk kita hidangkan untuk makan petang ataupun makan berbuka. Alright, ni rupanya Zai. Tapi kalau boleh jangan scoop dia panas-panas, dia akan pecah. Tunggu dia betul-betul, dia belum set lagi ya. Tunggu dia set dan nanti dia akan melekat lah. Kak Zada boleh angkat sikit? Angkat? Tak nampak? Tengok. Dia macam ni lah. Ni yang Kak Zada kata kena scoop. Makan dia scoop sedap. Memang sedap. Yang ini tak boleh potong ya. Ada juga yang boleh potong. Kalau puan nak potong, puan tambahkan telur. Macam tambahkan mana kalau mereka yang nak potong dadu kecil-kecil tu Kak Zaidah? Tak boleh potong dadu kecil-kecil. Apa tu kuih ni? Dia punya kentang ataupun keledek tu. Keledek, kalau you nak dadu, you kena steam dulu. Dadu yang kecil-kecil macam kita buat curry puff tu. Tak cantik, nanti tak nampak Zai. Dia macam ni, lawa ni, nampak tu? Bila dah siap, dia lawa. Kan? Kalau you dadu kecil-kecil, tak lawa, tak nampak. Macam ni dia nampak cantik ya, dia nampak stripe dekat atas tu. Ya. Okay. So Alhamdulillah dah dapat dah resepinya ya. Ada yang Zai dah pin tadi resepi daripada Miss Sis Mak Tovi. Thank you Mas for sharing the recipe. Okay, so harap perempuan berpuas hati Zai dengan resepi kita tengah hari ni. Bau sedap Kak Zaidah. Bau sedap. Kita tunggu dia sejuk sekejap lagi, kita akan makan. Ni pun ada yang dah share kita Cik Puan Iti ni. Wah, nanti boleh cuba buat lah. Senang aja. Kan, very easy. Bau sampai ke Terengganu ni kata. Dia pergi beli keledek je. Beli keledek je, lain semua dah ada dekat rumah ya. Beli keledek, nak beli daun pandan. Dan kalau tak nak buat daun pandan, boleh buat gula merah ya. Kalau biasanya di Terengganu ataupun di Kelantan, especially kuih ni dia buat gula merah ya, dan dia buat boleh potong. Itu maksudnya telurnya banyak. Telurnya maybe you can put, saya letak 5, perempuan boleh letaklah 8 hingga 10 biji. Tapi itu agak hanyi sikit lah, hanyi telur ya. Sebab tu Kak Zaida guna 5 dan saya letak daun pandan. Jadi dia tidaklah bau telur sangat. Dan it's very nice, lemak-lemak ya. Okey, ada soalan lagi? Okey, kepada mereka yang baru masuk, yang tak dapat tengok daripada awal, tak apa. Lepas ni saya akan savekan video ni dan boleh tengok semula ya. Boleh tengok dekat wall Simply Sugar di Facebook ataupun di IGTV di Instagram. Okey, jangan risau ya. Jangan risau ya. Kita ada, nanti kita boleh ada, kita savekan. Kita savekan videonya, perempuan boleh tengok balik ya. Dan kita akan post resepinya sebentar lagi bersama dengan gambarnya ya. So hingga ada lagi tak ada? Okey, tak ada sekali. Alhamdulillah. Semua cakap thank you so much kerana share resepi dengan mereka. Hari ni simple aja ya kita punya resepi, menu kita, dan mungkin nostalgia juga ni resepi ni ya. Recipe legend. For those yang dah seangkatan dengan Kak Zaida atau lebih tua sikit pada Kak Zaida, mungkin kita tahu ni ya, atuk kita memang akan selalu ada ni dalam kat rumah dia bila bulan puasa. Atuk mak kita lah ya. Okay, so insyaAllah kita jumpa lagi esok di waktu yang sama dengan resepi dan menu yang lain. So kita stay safe, be happy always ya. Okay, so hingga kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum, bye.